Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali bertemu pada malam ini untuk kita sambung tadabbur surah Al-Fatihah. Ayat berapa ni? Saya ingat tadi ayat 5 kan. Kita telah bincang ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelum kita masuk tu kita buat sikit ulangan lah tentang Maliki Yaumiddin ni. Ada? Oh, sakit. Ada marker. Kita telah bincang Maliki Yaumiddin. Jadi ayat ini masih lagi dalam kategori hamdalah daripada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Subjek tentang ayat ni adalah kalimah apa? Subjek dia. Subjek dalam ayat ni bukan ni, masih lagi pada kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subjek ayat dia. Di setiap ayat kita mesti ada subjek dia, tajuk ceritanya. Mana-mana pun kalau kita berkata contohnya cerita tentang siapa, dalam buku ke, setiap ayat mesti ada subjek ayat itu. Jadi dalam ayat ni, subjek ayat ni apa? Masih lagi Alhamdulillah. Macam mana nak tahu subjek dalam satu ayat? Antaranya tengok kalimah tu bari apa. Kalimah Alhamdulillah bari apa? Bari dhammah. Jadi kalau mana-mana ayat dalam Quran dimula dengan satu kalimah isim ni berbaris dhammah, itulah subjek ayat. Contohnya a'udzu. A'udzu kan? Bari apa? Zal dhammah. Billahi minasyaitanir rajim. Mana subjek ayat tu? A'udzu tu. Berlindung tu. Subjek ayat ni, ayat tu tentang berlindung. Subjek ayat ni Alhamdulillah. Yang ni subjek, kenapa tak jadi subjek? Tengok ada baris apa? Baris akhir dia baris apa? Kasrah. Yaumi baris kasrah. Jadi ini adalah dia punya predikat. Kan? Ingat ada subjek, ada predikat. Tajuknya ni, ini adalah masih lagi cerita tentang tajuk ini. Jadi Maliki Yaumiddin masih cerita tentang apa? Tajuk iaitu puji bagi Allah. Okey. Jadi kita telah bincang, saya dah pada yang lepas panjang lebar sikitlah. Sekarang ni kita nak tengok ringkasan je lah kepada ayat ni. Jadi Maliki dia ada dua pecahan lah. Sebab tu dalam bacaan ada dua bacaan cara dia. Satu Maliki, satu lagi baca Maliki. Tak ada alif. Dua-dua betul. Qiraat saja berbeza. Ada yang baca Maliki. Kalau baca Maliki, yang ini masyhur sekali. Paling masyhur ni, paling ramai baca. Tapi kalau kat Syria dia baca lain sikit. Maliki Yaumiddin. Kan? Jangan pelik lah dan jangan salahkan. Betul juga makna dia. Bila digabung dua-dua makna, jadi lagi besar faedah. Bila dua gabung makna, lagi besar faedah. Bila sebut Maliki, maknanya apa? Dia menunjukkan milkun. Milkun maksudnya kepemilikan. Manakala kalau disebut Maliki saja, ini maksudnya kerajaan. Maksudnya kekuasaan lah. Raja. Maliki maksudnya raja, kerajaan. Apa faedah kedua-dua ni? Jadi menunjukkan apa?
dalam dunia ni ada tak dua-dua ni secara sempurna makhluk yang memiliki kedua-duanya? Ada tak? Ada yang mungkin kita ni rumah kita, ada tak kepemilikan kat rumah kita sendiri? Ada kan? Betul kan? Rumah kita sendiri. Tapi belum tentu lagi kita milik sepenuhnya. Belum tentu lagi kita boleh mampu apa? Jadi raja kepada apa yang kita miliki, betul tak? Kenderaan kita sendiri. Kalau raja ni apa? Dia boleh suruh arah je. Tapi kadang kenderaan kita sendiri, kita jadi hamba kenderaan tu sendiri kan. Kita kena cuci dia, kena apa dia, betul tak? Kena jaga dia pula. Jadi menyusah, jadi kan? Jadi satu liability, jadi satu bebanan untuk orang. Tapi dalam hal ni, Allah ni bila saat hari ni nanti Yaumiddin ni, dua-duanya secara mutlak milik siapa? Allah. Dari segi kepemilikan itu mutlak milik Allah, dan juga Allah itu dari segi nak suruh arah juga milik Allah. Ketika ini manusia tak ada lagi hak untuk diri dia sendiri. Ada apa? Kekuasaan milik untuk hatta apa? Tangan dia, mulut dia pun bukan lagi di bawah kawalan dia, tapi di kawalan siapa? Raja ini, Allah. Dia semua tu. Sebab itu dalam surah 40 ayat surah 40 ayat 18 berapa Fussilat ya. Ya, surah Fussilat silap surah Fussilat. Cari ayat limanil mulkul yaum. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 16. Ayat 16. Surah, betul lah surah ni ayat 16. Surah 40 ayat 16. Ni maksud kepada ni. Ayat ni adalah keterangan secara perfect kepada maksud Malik dengan milk. Milkun dengan malikun. 468. Muka surah berapa? 468. Saya bacakan ayat ni. Jadi kita tak baca sama-sama lah, ringkaskan masa lah. Tak apa jadi, perhatikanlah ayat yang saya bacakan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumahum barizun. Pada hari mereka semua berbaris. Ya, memang hari ini semua manusia berbaris. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada tersembunyi pun daripada Allah sedikit apa pun daripada mereka, iaitu mereka sendiri, orang itu sendiri, zat mereka sendiri, manusia ni. Bahkan apa lagi? Segala apa yang mereka bawa, amal atau dosa, kebaikan atau keburukan, semua tak tersembunyi. Sebab itu di akhirat nanti semua yang bangkit, di situ ada al-liwa, disebut al-liwa. Liwa ni maksudnya panji atau bendera. Jadi kita semua akan diletakkan tanda bendera. Siapa pun khianat, bendera pengkhianat keluar. Semua orang akan nampak siapa dia. Sekarang kita boleh sorok lah. Kita siapa sebenar, semua orang boleh tahu kat sana nanti. Sebab apa? Ada tiga condition manusia. Pertama, macam kenapa tak boleh sorok? Sekarang kita boleh sorok lah. Kita punya aib. Antara cara sorok yang paling mudah, ada baju. Betul? Ada baju lah. Kita ada kudis dalam perut, dalam badan, siapa pun tak boleh tahu. Kan? Sekarang ni lah, itu saya ringkas. Bahkan lebih lagi yang lain lah, ringkas. Tapi ke akhirat sana nanti apa? Bangun tak berselipar,
tak bersunat, dan buhman, kosong, tak ada pakaian, tak ada apa langsung, bogel saja. Macam bayi baru lahir, tapi ketika itu tubuh yang umurnya samalah semua. Lingkungan 30 ke 35, 33, macam tu. Waktu yang paling dewasa lah, waktu yang bertengahan, paling kuat. Baik, jadi itu maksud barizun. Kemudian limanil mulku al-yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Al-mulku, limanil mulku, jadi kedua-duanya. Milik, li, ada mi, kepemilikan. Manil mulk, kerajaan. Nampak tak? Dalam tu ayat tu ada tak semua? Ayat tu ada dua-dua. Li maksudnya kepemilikan tu, mani al-mulku, kerajaan, semua ada. Jadi hari ini itu semua. Jadi manusia ni dipaksa untuk pergi ke arah sesuatu tempat yang sama ada rela atau paksa. Allah tanya, milik siapakah kerajaan, kekuatan, kekuasaan pada hari ini? Dan Allah sendiri jawab sebab apa? Semua orang tak boleh jawab. Bahkan malaikat pun tak boleh jawab. Lillahi wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang esa, satu-satunya. Qahar, yang maha mengatasi segalanya, memaksa segala-galanya. Okey. Ayat 17. Jadi ayat ni seterusnya yauma. Yaumuddin. Apa dia yaumuddin? Jadi apa juga ada beberapa makna. Yaumuddin saya bagi 3 lah. Kerana yauma tubla sarair. Hari apa? Dinampakkan segala yang tersembunyi. Yaumiddin, pertama yang kita kena ambil perhatian, hari dinampakkan segala tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Kita sekarang ni yang tersembunyi apa? Kita tak tersembunyi. Betul tak? Apa benda yang tersembunyi? Dia dari sudut milik manusia itu sendiri. Apa tersembunyi? Itu dulu pertama. Ada 2 lah. Satu yang tersembunyi untuk kita lihat. Yang dimasukkan satu yang tersembunyi ni, yang dilihat, yang terlihat, yang dilihat, dan yang diperlihatkan. Ni. Yang dilihat apa? Yang dilihat nanti azab, dilihat mahsyar, syurga, neraka. Dulu tersembunyi, sekarang ni semua tak percaya kan? Bangkit pun tak percaya. Nanti yang dilihat, kita lihat, ni nampak, syurga nampak, neraka nampak, semua. Semualah yang diceritakan. Yang diperlihatkan apa? Apa dia? Amal soleh, ataupun maksiat, amal toleh. Maksiat lah, amal toleh tu lawan dia, amal yang rosak. Ni 2 nampak. Ketiga ni nampak lah. Ni ayat seterusnya. Cuba tengok ayat 40, ayat 17. Ayat 17. Kita pergi dulu ayat surah 80 At-Tariq. Ayat At-Tariq. At-Tariq surah berapa? 81 kan? Bukan. At-Tariq 86. Ayat 9.
Surah berapa ni? 86 ayat 9. Di ayat dia Allah kata apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat 5, ayat 8 tu. Sesungguhnya dia untuk mengembalikan semua perkara maha berkuasa. Yauma tublas sarair. Pada hari tubla. Tubla apa? Tubla diperlihatkan. Sarair. Sarair ni berkaitan sir. Sir tu apa? Kita kata solat baca jahar, baca sir. Sir tu apa? Siap. Baca pelan, sembunyikan bacaan. Kita je dengar, orang lain tak dengar. Betul? Jamak dia sarair. Faham? Jamak dia sin ra tu, maknanya semua yang sir dulu kita buat, sangka-sangka sir lah, selamat. Sampai sudah, rupa-rupanya semua diperlihatkan. Jadi hari ni kena jaga-jaga. Yang pertama sekali saya letak ni dulu sebab apa? Ini dulu kena perhatikan. Inilah betul, allazina yu'minuna bil ghaib. Ini yang kita kena betul-betul percaya sungguh. Beriman kepada ghaib tu. Ini hari Yaumiddin, hari itu, bukan hari sekarang. Sebab itu dalam nama lain dia Yaumullah. Ni hari Allah, bukan hari kita lagi dah. Sekarang ni hari kita semua boleh buat apa suka. Hari ni ayyamullah, hari-hari Allah. Hari-hari Allah ni. Bukan hari kita lagi. Dalam surah yang lain, tengok surah Al-Baqarah ayat ayat 166 pula. Ni sekarang benda yang diperlihatkan, nanti kita tengok. Sekarang ni kita tengok benda yang dilihat nanti, antaranya ayat ni lah. Surah 2 ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ketika orang-orang yang mengikut, orang-orang yang dulunya yang uttubi'u, yang diikut, orang-orang yang diikut berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Semuanya lari. Ayah nak lari daripada anaknya, suami nak lari daripada isterinya sebab takut menanggung. Semua nak lepas diri, semua nak selamatkan diri masing-masing. Kenapa ketika ni baru rasa? Ketika dulu dia tak nak lari, kan? Dia tipu, dia kaut semacamnya, kan? Hari ni semua nak lari, nak lepaskan diri. Tak kira ahli politik mana pun, hari ni semuanya suka hati je nak buat apa. Ketika tu nanti dia sedar. Sebab apa? Wara'ul azab. Sebab dia dah nampak azab. Sekarang tak nampak, buatlah apa suka. Tapi hari ni dia nampak azab, baru rasa takut. Dan wataqatta'at bihimul asbab. Ketika ni juga apa? Taqatta'at. Apa taqatta'at? Qatta' apa? Qatta', potong, kan? Putus. Telah terlepas dengan mereka asbab. Apa asbab? Jamak kepada sebab. Boleh? Sebab. Apa maksud dia? Kita kena baca ayat tu sungguh-sungguh tu. Apa maksud dia? Segala sebab nak selamat dah tak ada dah. Dulu dia boleh tipu apa? Dia tahu dah nak buat apa, ada duit. Dia boleh jadikan duit tu sebagai sebab untuk dia selamat dalam penipuan. Dia ada pengikut, dia boleh jadikan pengikut tu semua selamat daripada ada sebab. Dia cari sebab yang buruk lah, kan? Semua usaha untuk mencari sebab, dia boleh buat apa saja lah. Nak lepaskan diri dia sekarang. Hari ni nak sebab tu nak cari, nak minta tolong ni, tak ada dah. Faham? Dah putus. Sebab apa? Bukan milik dia hari ni. Milik siapa? Allah. Faham tak? Kita baca Maliki Yaumiddin. Jelas? Kalau kita hayati ayat ni, berani nak buat suka-suka. Walaupun 10 sen pun nak tipu, berani tak? Tak boleh lah.
jual buah contohnya, berani kena, nanti tak ada sebab kamu nak selamat dah. Cuba bayangkan, patutnya gerun. Bagi orang beriman, dia patut rasa apa? Cukup bimbang tentang ayat ni. Bila baca Maliki Yaumiddin, dia lihat azab, dia baru dia rasa, dia dah nampak, dia rasa ketakutan. Jadi dia cuba nak lepaskan diri dah ketika ni. Jadi ini maksudnya di situ hari ditampakkan segala yang tersembunyi, sama ada sesuatu yang dia dulu tak percaya, azab dia rasa ringan, sekarang dia diperlihatkan, ini nanti dia takut. Dan juga amal yang buruk dulu dia diperlihatkan. Ini dalam surah 40 ayat 17-18 40 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 17 Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari dibalas setiap jiwa atas apa yang dia usahakan. Kasabat. La zulmal yaum, tiada sebarang kezaliman. Zulma maksudnya apa? Zalim ni maksudnya meletak sesuatu bukan pada tempat. Itu asal makna zalim. Letak sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Jadi di sini tiada ketidakadilan. Maksudnya meletak sesuatu pada tempatnya. Orang ni sepatutnya tempat dia di sini, kan, dosa dia macam ni, tapi tiba-tiba dia kena dengan balasan tak setimpal dengan apa yang dia buat. Tak ada. Ketika tu tak ada. Sekarang ada banyak. Sekarang ni banyak zalim. Orang tu patut dihukum macam ni, tapi tak dihukum macam ni. Zalim. Tu zalim. Orang ni sepatutnya macam-macam lah. Sama ada zalim dalam keadaan sepatutnya hukumannya demikian dengan kejahatan yang dia buat, tapi jadi macam ni. Orang yang membunuh orang, apa hukumnya Allah kata? Qisas. Zalim tak bila tak letakkan tempat tu? Zalim. Mencuri, apa hukum yang Allah buat? Tangan, tapi bukanlah ada dia punya syarat-syarat ketat lah macam mana, kan. Tapi bila tak buat, zalim tak? Zalim maknanya kita tak letak penjaranya pada tempat yang sepatutnya. Itu zalim. Ataupun orang yang baik pula dia hukum pula buruk pula, contohnya, kan. Orang yang tak menipu dituduh penipu, itu juga zalim. Jadi dua-dua tu masuk zalim. Jadi di sini semuanya tiada seorang pun yang akan dizalimi, ya. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah adalah maha cepat hisabnya. Kenapa maha cepat ni? Jadi ada ulama menyatakan sari'u ni, kita ni hisab bukan beratur macam kita nak pergi beli tiket, pergi mana-mana, kan. Bukan. Nak pergi scan dahi ke, bukan. Serentak semua sekali. Semua dengan Allah masing-masing sama aja. Sebab apa? Allah ni terikat dengan masa. Tak. Wallah, kita tak tahu macam mana. Jadi ulama kata semuanya sekaligus. Semua berdepan dengan Tuhan masing-masing sekaligus. Tapi keadaan ni macam mana? Allah alam, macam tu. Dia sangat cepat. Tapi bagi manusia itu, ada yang akan rasa sangat lama, macam 50,000 tahun perjalanan dia, hidup dia. Sangat seksa. Ada yang rasa sangat sekejap. Macam dia solat daripada subuh, dia tunggu waktu masuk zuhur. Itu orang beriman. Dia rasa macam singkat je hari itu, daripada waktu pagi tadi lepas solat subuh, tunggu kejap sampai zuhur. Waktu dia lama macam tu. Ada yang 50,000 tahun, malah lebih lagi, wallahu alam, macam tu. Itu bagi orang-orang yang berdosa.
Ayat yang ke-18 Allah kata wa anzir, dan berilah kamu amaran kepada mereka yaumal azifah, pada hari yang dekat. Keadaan dia dekat, iz qulubul lada hanajiri kadhimin, ketika hati-hati manusia ketika itu sangat cemas dan takut. Ma lizalimina min hamimin wala syafi'in yuta', dan tiada bagi pada orang-orang yang zalim di dunia dulu teman rapat dan juga penolong, pemberi syafaat, pemberi orang kata hari ni apa, kroni yuta', yang dapat diikuti untuk dia taati, untuk diberi pertolongan, tak ada. Jadi tak ada teman rapat dan juga hamim. Hamim ni maknanya best friend lah. Dan juga syafi', penolong, tak ada dah. Baik. Kedua, yang pertama tadi tu, yang kedua hari apa ni? Teruslah kepada sini ya. Kedua maksudnya yaumiddin, ad-din maknanya hisab kan. Yaumul hisab. Hari perhitungan. Hari perhitungan hisab. Jadi hisab ada yang yasir, ada yang asir. Dua jenis hisab. Jenis hisab juga ada terbahagi kepada dua. Satu hisab dalam usran, dalam keadaan mudah, susah. Satu yang yusran, mudah. Satu hisab dia susah, satu hisabnya mudah. Tengok dalam surah ni, kita biasa baca surah ni. Surah apa ni rasanya? Apa ke nombornya? Surah bukan surah tu. Juz Amma, dalam Juz Amma juga. Surah Alam Nashrah bukan? Itu lain. Surah Al-Insyiqaq, surah 84 ayat 8. Surah 84 ayat 8. Kita boleh baca daripada ayat 6. Tengok daripada ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, wahai insan, wahai sekalian, semua manusia. Innaka, sesungguhnya engkau, kadihun ila rabbika kadhan. Sentiasa kadih ni maknanya dunia ni hidup penuh dengan penat, lelah, penuh dengan kepenatan. Ila rabbika, akhirnya semuanya menuju kepada Tuhan kau. Tak kisahlah ada orang berpenat dalam keadaan kepada kebaikan. Ada orang penat hidup dia dalam keadaan apa? Dosa. Semuanya penat, hakikatnya semua penat. Orang yang buat dosa ni ingat dia tak penat ke? Orang yang ahli maksiat ni, orang kafir ni ingat tak penat ke? Penat. Orang yang beriman, yang mati syahid, penat juga. Semuanya penat. Beza kita ni penat untuk dunia saja ke atau penat sampai untuk akhirat? Jadi hakikatnya rugilah kita kalau duk penat tapi untuk dapat harta saja tapi tak ada amal soleh. Sesungguhnya engkau semua manusia semuanya penat. Tak ada kata semuanya. Hatta orang yang dapat rumah besar, nikmat macam mana pun dia rasa duduk dalam di atas emas pun dia penat tak sebenarnya? Penat. Macam-macam kepenatan hati dia tu. Cuma apa, dia tipu diri sendiri dengan apa yang dia rasa gembira. Itu ditipu oleh siapa? Dunia itu telah menipu dia. Mata'ul ghurur. Dia dah tertipu oleh hawa nafsu dan dunia dia sendiri. Tapi hakikatnya semua kelelahan. Jadi beruntunglah orang yang penat untuk apa? Akhirat.
Beruntunglah orang yang hidup dia penat untuk akhirat. Sebab apa? Innaka kadihun, semuanya engkau semuanya letih, keletihan. Tetapi ila rabbik, semuanya akan balik kepada Tuhan kau pencipta. Tak kira lah dia kafir ke, Fir'aun ke, semuanya akan balik kepada pencipta. Kadahan, dalam keadaan penuh kepenatan juga. Famulaqih, lalu engkau akan dikembalikan kepadanya. Mulaqih, bertemu dengannya. Jadi dua kali kadihun. Pertama ada perkataan apa? Tengok kat situ. Kadihun. Apa makna kadihun tu? Penatlah tadi. Kemudian kadahan. Kadahan yang kedua merujuk pada keadaan, kerja keras lah. Kadahan ni maksudnya nak mati penat ke tak? Itu maksud dia. Pertama kat dunia penat dah. Hidup tadi nak keluar anak, bayi nak keluar penat tak? Tengok macam mana ibu dia nak keluarkan, dia pun menangis, letih. Baby ni keluar perut ibu pun penat. Kita ni semua macam tu. Kan? Kemudian nak meningkat dewasa, semuanya bukannya mudah. Semuanya dalam keadaan penuh dengan ranjau duri. Semua penat punya. Kemudian saat nak mati nanti penat tak? Penat. Tengok orang mati nak mati berpeluh-peluh. Sakit berpeluh-peluh. Saat nak sampai tu nanti penat, keadaan dalam keadaan tu. Dan akhirnya apa? Mulaqi, semua akan bertemu dengan Tuhan dia juga. Jadi kalau manusia ni hidup dia nak seronok, rugilah. Tak payahlah seronok, bukan masa. Sebab apa? Nak seronok pun itu hanya tipu diri sendiri. Semuanya keadaan, semuanya pasti penat. Jadi gunakanlah, salurkanlah kepenatan itu kepada benda yang akan dapat keuntungan nanti, yang sebenar, bukan keuntungan yang tipu-tipu ni. Rugi kepada penat kepada yang palsu, tapi penatlah untuk bertemu Allah, mulaqih, saat bertemu Allah nanti. Jadi fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan diberikan perhitungan hisab, kiraan, audit dia, audit yang mudah. Audit lah ni kira-kira hisab ni tak nampak sangat. Kalau kita kata audit baru takut sikit. Saya dulu LHDN, sebab audit tu dia bimbang sikit. Rasa sikit ni kita kata saat audit lah. Audit segala apa yang kita buat. Jadi apa makna hisab mudah Hisab mudah dengan hisab yang susah. Jadi hisab mudah ni maksudnya hisab yang tak dikira. Nabi kata, Aisyah tanya Nabi, apa makna hisaban yasira? Apa makna hisaban yasira? Nabi kata apa? Hisaban yasira ni hisab yang mudah. Maksudnya amalan kita kan tak dihitung. Bila buka aja kita dah sedia dah ni nak buka buku amalan. Kita tengok sendiri, okey. Macam mana tengok? Okey, lepas. Contohnya, kita pergi lalu kat Roblox, polis duduk kat dalam pondok je. Tengok dia tak nak check saya ke? Pergi jalan. Itu nama dia hisaban yasira. Tapi usrah, hisab yang susah ni, apa dia? Pergi je, rasa macam dah lepas lah, tiba-tiba polis tu datang. Mbak Aisyah, Nabi kata siapa yang hisab dia, walaupun dia start hisab kira je, dia dah telah binasa lah. Ketika itu hidup dia susah lah. Faham? Siapa yang nanti dia ditahan je, start je dia kena tahan, nak kira je, ketika itu dah Nabi kata halak. Dia salah seorang, dia mungkin akan halakah, binasa. Faham? Jadi kalau boleh kita ni nak apa? Tak nak langsung. Tak nak langsung apa? Kena pun. Allah ampunkan semua sekali lah, pergi bersih sajalah. Ada pun apa? Allah tutup dah. Sebab itu ada nanti manusia yang dia akan dipaparkan hisab dia. Ini semua dalam hadis-hadis dipaparkan hisab dia. Allah pun tunjukkan hisab dia mana? Dosa-dosa kecil-kecil dia. Dosa-dosa yang kecil-kecil dia, dalam keadaan
Allah beritahu, dulu kamu buat ni kan, dulu kamu buat ni, dulu kamu ni. Betul. Banyaklah betul. Alamak, semuanya. Si kecil-kecilnya Allah tahu. Ketika itu apa perasaan? Polis datang kan, awak dulu pernah ni, bayang kan? Apa perasaan? Dah takut dah. Allah kata apa? Allah kata semua ni aku dah ampunkan. Semua ni telah Allah dah ampunkan. Dan kemudian aku tutup aib dia. Allah tutup aib dia semua ketika tu. Dosa dia tak dibuka lah. Ini orang yang beruntung. Lalu dia bila macam ni, semua dosa tu diampunkan dan Allah tukar dosa tu jadi pahala. Jadi orang yang ni, hamba ni ditanya balik, tak nak buka lagi ke dosa saja? Sebab apa? Banyak lagi dosa besar dia, kalau dapat jadi pahala lagi bagus. Dia rasa cerita sekali sampai gembira orang ni. Jadi ni antara orang yang beruntung. Tapi permasalahan kat sini apa? Kalau boleh apa? Hisab yasira ni bukannya maknanya hisab tu semua cek. Tapi hisab tu dilepaskan dengan mudah, itulah masuk hisab yasira. Jadi kita nak doa ni. Sebab tu Nabi, lepas tu Nabi ajar Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira, dan Aisyah baca setiap kali sebelum salam tu baca Allahumma hasibni hisaban yasiran. Hasibni hisaban yasiran. Ini doa yang pendek saja, diamalkan. Ya Allah, hisapkanlah kami dengan hisap yang mudah. Itu maksud dia apa? Janganlah tahan. Berkira betul-betul kira. Jangan, kalau boleh. Sebab itu kat dunia ni kita nak harap dua benda lah. Selalu kita kena apa? Dua benda kita kena buat nak dapat ni. Antara jalan dia, sebanyakkan apa? Istighfar dan taubat. Banyakkan taubat. Istighfar dan taubat. Ini dua-dua benda penting. Istighfar maksudnya apa? Makna istighfar? Bila kita sebut istighfar, kita kena tahu dua makna. Istighfar ni makna dia kita minta Allah tutup aib. Tutup aib dosa, tutup dosa kita, tutup aib ataupun dosa yang telah kita lepas buat tu. Dah terlepas. Tutup dosa yang dah, aib atau dosa yang telah terlepas buat. Tutup aib ataupun dosa yang dah terbuat, terbuat lah. Taubat maksudnya yang kedua, istighfar ni lindung. Minta Allah lindungi apa? Daripada terkena akibat buruk dosa yang kita dah buat tu. Itulah makna istighfar. Kita nampak ampun. Masuk istighfar ghafara ni, perkataan ni Nabi pakai helmet tu, helmet perang nama dia Mighfar. Helmet perang, topi perang nama dia Mighfar. Kenapa pakai topi perang? Pertama, tutup kepala. Kedua, lindung daripada kena libasan pedang. Tak kena. Betul, ibarat dia apa? Disebut istighfar, tujuan dia apa? Ni dia. Ya Allah, saya dah terbuat dosa ni. Tutuplah aib, janganlah bagi. Sebab tu tiba-tiba ramai tak hari ni orang dia pergi buka aib. Jadi orang ni bukan orang yang termasuk dalam istighfar. Orang yang istighfar, dia tak akan cerita dah dosa dia. Dah Allah tutup, Allah ni satar, Allah lindung dosa dia. Dia pergi buka. Dan dia bangga dengan dosa. Ramai tak hari ni orang bangga dengan dosa yang masa dia buat.
Dia pergi kan buat, dia rasa itu macam satu yang profesional, hebat. Dia bangga dengan dosa. Ini macam mana lah. Sedangkan terbalik istighfar maksud dia tu, dia tutup dosa dia, dan juga dia minta juga Allah lindung akibat buruk. Dosa ni pasti berakibatkan sesuatu yang buruk, pasti, sama ada dekat dunia ataupun ke akhirat. Orang yang buat dosa, kadang-kadang akibat buruk dosa dia kena pada siapa? Pada anak dia contohnya. Kena pada musibah, pada apa saja yang berlaku. Betul tak musibah yang datang sebab dosa kita? Ya, musibah datang sebab dosa kita. Orang tu apa-apa saja sakit dan sebagainya. Kenapa? Sebab Allah, antaranya Allah nak hapus dosa. Itu musibah dia. Semua dosa kita pasti dapat musibah. Dan yang paling buruk apa dia? Dapat aib lagi buruk, malu pula. Jadi bila kita minta istighfar, maksudnya apa? Minta Allah lindung kita daripada aib dosa kita yang dah terlepas tadi, supaya Allah simpan. Dan jangan Allah buka apa? Simpan di dunia dan simpan kat mana? Akhirat. Jangan dipaparkan. Yang kedua, mohon Allah lindung akibat buruk daripada terkena akibat buruk dosa, sama ada kat dunia atau kat akhirat. Kadang-kadang kat dunia ni tak kena akibat dia, Allah simpan ke akhirat, nanti kamu dapat tanggung benda besar. Alhamdulillah, tak nak. Dan ini maksudnya istighfar. Dan yang kedua, taubat. Taubat ni maksudnya apa? Taubat ni pertama reverse. Tahu reverse? Paling mudah lah tu. Reverse maknanya apa? Undur balik, batak balik. Kembali ke pangkal jalan lah, kita kata. Ke pangkal jalan. Senang cakap lah. Dan yang kedua, takkan ulangi dosa. Okey, ni cerita tentang istighfar lah. Dan last satu lagi yang terakhir, al-jaza. Yaumul jaza. Hari pembalasan. Jaza ni maksudnya pembalasan. Pembalasan amal. Ini kita ambil surah 39, terakhirlah ayat 71 hingga 73 habis sikit lagi. Jadi ni kita tengok ayat tu sebelum kita tutup. Surah 39, muka surat berapa? 4. Jadi ayat ini kita boleh kata, kita boleh baca daripada ayat 70 lah. Jadi Allah berfirman, ayat dia ayat 70 tu, wa wufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan akan dicukupkan, wufiyat, setiap jiwa, setiap manusia itu apa yang dia telah amalkan, dia usahakan, sama ada amal baik atau buruk tadi, toleh atau soleh yang tadi tu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan secara detail. Dan setelah itu berlakulah balasan. Apa balasan dia? Dua tempat. Yang pertama, wasiqal ladzina kafaru. Orang yang buat banyak dosa tadi akan diheret orang-orang yang kafir ini ke Jahannam, neraka Jahannam, secara berombong-rombongan, beramai-ramai. Dah dikumpul tadi. Hatta idza ja'uha, sampailah mereka sampai ke tempat. Ini di depan neraka, pintu neraka. Futihat abwabuha. Lalu secara tiba-tiba pintu neraka itu dibuka. Kenapa? Di sini maksudnya tiba-tiba. Beza ayat ni, dalam nanti ayat syurga dia tak ada, dia bukan futihat, wa futihat. Ada wa. Kat sini futihat, tak ada wa. Nanti kita tengok ayat 73, futihat juga tapi ada wa. Bila cerita syurga. Bila cerita neraka, futihat tiba-tiba. Sebab apa? Neraka tak allow pun untuk orang masuk. Sifat dia. Syurga memang sentiasa terbuka terbuka. Macam kita lah, kita nak pergi majlis jemputan, tiba-tiba sampai-sampai depan rumah kata jemput, pintu tutup. Macam mana? Jemput ke tak jemput ni? Nak masuk pun serba salah je. Kan? Ini dia dah terbuka, siap orang dah tunggu depan
Malaikat dah tunggu depan ni, mari, bau dah, bau semerbak daripada jauh dah, 500 tahun dah bau. Kan? Tapi neraka ni apa? Pintu dia tutup lah. Lalu dibuka pintunya. Dan apabila dibuka ni, gambaran dia dalam surah Al-Mulk tu lah. Bunyi yang menakutkan dan sebagainya, dengan marahnya hampir pecah. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaganya berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah belum pernahkah datang rasul daripada kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah ni ke atas kamu, memperingatkan tentang apa yang bakal berlaku ni, yang dia selalu baca, kamu selalu baca maliki yaumiddin. Inilah cerita dia. Dan memperingatkan kamu pertemuan pada hari kamu ini. Jadi mereka jawab apa? Qalu bala. Mereka jawab benar, walakin, tetapi balasan telah ada. Ketika ni pembalasan telah berlaku, tak ada lagi nak patah balik dah. Haqqas kalimatul azab, dan kamu, dia telah terkena apa? Haqqas, hak dia dapat apa? Kalimah azab. Itulah ketetapan dia. Ala kafiri, kepada orang-orang yang ingkar, tak ada perubahan lagi dah. Dan apa dia kata kepada mereka? Ayat 72. Qila dkhulu abwaab jahannam, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu pintu-pintu ini. Sama ada suka, mana ada orang suka, paksalah, semua tak nak masuk, tapi akan diheret. Ini sebab tu siqa di sini diheret oleh para malaikat, penjaga neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, inilah sebaik-baik tempat bagi orang yang menyombongkan diri terhadap kalimat Allah, ayat-ayat Allah, peringatan Allah. Dulu kita sombong dengan peringatan ini, maka dia akan terima akibat buruk ni. Kemudian ayat yang 73, balasan yang baik. Wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ila jannati zumara, dan diiring, ni bukan diheret, diiring orang-orang yang bertakwa, yang pelihara diri dia. Ni sebab tu dia kata takwa. Tadi sombong. Fabi'sa, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Manakala di sini wasiqal ladzina taqaw, kenapa ada kata kalimah nattaqaw? Jadi ittaqaw maksudnya apa? Ittaqaw ni maksud dia al-wiqayah. Wiqayah. Wiqayah maksudnya apa wiqayah? Precaution. Apa dia kata? Mencegah. Mencegah, maksud buat pencegahan. Jadi dia menjaga diri dia daripada azab. Al-wiqayah tu min azabillah, menjaga diri daripada azab Allah dengan sentiasa melakukan tadi ni. Apa dia? Ni dua ni. Buat je silap, dia mesti ada dua ni. Ni dua ni. 4 ni. Ada ni wiqayah lah tu. Mana ada orang tak buat silap, semua silap. Kita mesti terlanjur, tertengok ke, kan? Tengok aurat orang, astagfirullah. Ke kita rasa biasa je? Cakap astagfirullah. Jadi tak rasa biasa benda tu. Jadi yang bahayanya apa? Menjadi dosa besar bila orang tu buat dosa dan dia tak istighfar dan dia rasa normal. Dia anggap dosa tu kecil. Itu jadi dosa besar. Dosa besar bukannya kita kata dosa besar orang minum arak ke, orang membunuh, kan? Tak. Apa lagi dosa besar? Dosa besar adalah apabila dosa kecil, kan, dan dia rasa biasa. Dosa kecil tak rasa apa-apa, itu adalah dosa besar. Satu lagi dosa besar yang orang terlepas pandang. Faham? Al-kabair, dosa besar, memanglah apa? Syirik, kan? Dosa besar. Lagi bunuh orang, dosa besar. Rasuah, dosa besar. Yang orang terlepas pandang apa? Dosa-dosa kecil, asrar, dosa-dosa kecil yang dia buat berulang kali dan dia rasa-rasa tak salah. Dia umpat orang biasa, hari-hari dia umpat sebab dia rasa macam dosa kecil. Itulah dosa besar bagi kebanyakan manusia. Dan itulah dosa yang paling banyak kat manusia ni. Yang dia nanti kat akhirat dia tengok, ini dosa besar dia. Dia faham? Dia tengok orang punya aurat biasa je. Biasa je. Dia seorang-seorang contohnya, dan dia tak ada pernah pun rasa istighfar suara kecil je. Bila tadi dia buat besar, dia rasa tu, dia istighfar untuk tu. Sedangkan yang tu dia tak buat. Ini bahaya. Jadi kita tengok TV tu banyak kat istighfar. Banyak
banyak istighfar. Tu nama dia takwa lah, antara sekecil-kecil takwa lah tu. Jadi yang mereka bertakwa, menjaga diri daripada bermaksiat kepada Rabb mereka, dapat masuk ke diiring ke dalam syurga berombong-ombongan. Hatta iza ja'uha, ni ada wa futihat abwabuha. Beza tadi futihat dengan wa futihat. Sampailah mereka sampai ke tempat di depan syurga itu, dan dalam keadaan, wa ni dalam keadaan hal, dalam keadaan pintunya telah dibuka luas. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga-penjaga pintu syurga tersebut apa dia sebut? Salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu. Tibatum, bergembiralah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal di dalam syurga. Lalu orang ni kata apa? Wa qalul hamdulillah, dan kalimah ni akan disebut kembali. Jadi nampak tak? Kalimah ni subjek dia. Subjek dia, bila orang faham cerita ni sampai dapat dia faham betul-betul, akhirnya dia akan balik tak subjek dia? Akan balik ayat berapa? 74. Apa dia kata? Wa qalul hamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah benar apa yang dijanjikan kepada kami. Barulah ada makna sebut ni. Inilah sebutan kita yang mana disimpan sekarang ni, supaya harap-harap nanti kita dapat sebut lagi nanti. Jangan pula sekarang sebut-sebut, mati nanti rupanya dah tak dapat sebut dah. Kita sebut yang ini nanti. Kalimah inilah yang kita nak sebut saat dia melangkah dalam syurga. Kita sebut lagi kalimah ni. Jangan kat dunia je baca alhamdulillah ni mampu kat dunia, rupanya kat akhirat tak dapat baca lagi dah. Sebab apa? Kat dunia tak hayati apa yang dia baca ni, tak faham pun apa Maliki Yaumiddin, tak faham. Na'udzubillah. Boleh faham? Jadi kita nak sebut berapa kali ni? Masa hidup nak sebut banyak kali, supaya dapat sebut bila? Kat akhirat nanti dapat sebut lagi kat mana? Selepas selamat daripada apa? Perjalanan ni tadi sampai balai masuk syurga. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Boleh faham? Inilah kalimah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Okey. Jadi setelah faham ni nanti kita masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada minggu seterusnya insya-Allah. Okey. Jadi masih panjang Qul qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.